Baik, so sekali lagi saya nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada peserta webinar kita pada kali ini. Saya Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets. Anda sedang menonton ataupun sedang bersama dengan saya di dalam kelas dagangan mingguan bersama dengan Fullerton Markets. Pada kelas kali ini, kita akan mempelajari satu lagi topik asas tapi dia sangat penting, iaitu moving average indicator. Okey, mungkin ada di antara anda semua pernah dengar, ada yang belum pernah dengar. Kalau yang dah pernah dengar, jadikan ini sebagai sesi refresher, sesi ulang kaji untuk anda lebih faham bagaimana ianya berfungsi. Ianya sangat simple tetapi sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu technical asas korang semasa korang membuat analisa di dalam pasaran market. Pasaran forex. Alright, so terus saja kepada kita punya topik pada kali ini ialah pertama sekali apa dia itu moving average. So ramai yang di antara kita kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita post analisa, kadang-kadang kita tengok cikgu kita post analisa, kita baca dekat website, kita baca dekat Facebook group, kita nampak ada line dekat orang punya chart. So ada yang selalu tanya, apa benda line tu? Kan? So untuk pengetahuan anda yang mungkin tak tahu, line itu adalah dipanggil sebagai moving average. So kita tengok apa benda moving average ni. Moving average ni sebenarnya adalah nilai purata pergerakan sesuatu, pergerakan harga di dalam tempoh waktu yang tertentu. Saya ulang. Dalam bahasa Inggeris mungkin tak nampak dia punya ni. Moving average itu adalah purata harga yang bergerak pada sesuatu tempoh masa. Okey. Kejap lagi saya akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan benda itu. Dia sebenarnya adalah purata pergerakan harga. Kejap lagi kita akan tengok macam mana purata itu dikira. Right? Dalam moving average kita ada beberapa jenis. Yang pertama simple moving average, yang kedua kita ada exponential moving average. Yang simple moving average tu kadang-kadang kita punya cikgu selalu short form kan dia. SMA, simple moving average. Lepas tu kita ada exponential moving average. Kita panggil dia ataupun kita singkatkan dia EMA ataupun ada yang panggil EMA. Kemudian kita ada SMA, smooth moving average. Kemudian yang keempat kita ada linear weighted moving average. Daripada keempat-empat ni selalunya kita hanya akan menggunakan ataupun kebanyakan daripada traders mereka menggunakan hanya dua, iaitu simple moving average ataupun SMA dan juga EMA ataupun exponential moving average. So kita hari ini akan melihat kepada dua type of moving average, iaitu simple moving average dan juga exponential moving average. Alright. So apa dia simple moving average? Simple moving average adalah yang paling basic dalam moving average, iaitu dia dikira dengan menjumlahkan keseluruhan penutupan harga bagi sesuatu tempoh. Kalau dalam kes ni saya bagi contoh dalam hari dan kemudian dibahagikan dengan tempoh tersebut. Contoh, saya bagi dekat situ untuk 20 hari punya simple moving average bagi mata wang euro, pasangan mata wang euro USD adalah purata penutupan harga bagi euro USD selama 20 tahun yang ke belakang. Alright. So bila orang bercerita tentang SMA 100, jadi sebenarnya kita mengira harga penutupan bagi 100 hari daripada hari ini sampai yang ke belakang. Kita kira penutupan harga dia, lepas tu kita bahagikan dengan 100 hari. Maka terhasillah satu line yang kita panggil dia sebagai simple moving average. Boleh dapat tak? Boleh dapat. Itu adalah asas pengiraan dia. Kita tak adalah buat kiraan tu untuk kita letakkan simple moving average tu dekat dalam chart kita.
Cuma saya menerangkan mekanisme bagaimana simple moving average itu terbentuk, terhasil dalam kita punya chart. Bila orang tanya apa dia simple moving average, ianya adalah purata harga bagi pergerakan harga dalam tempoh sesuatu tempoh masa. Kalau kata moving average, simple moving average tu 100, maka ianya adalah harga purata pergerakan bagi 100 hari. Kalau kita buka dekat H4, bermaksud selama apa? Dia H4 tu kali dengan 100 lah. 400 jam. Sebab sebantar candle tu mewakili 4 jam. Jadi kalau kita ada 100 candle, bermaksud 100 jam lah. Kalau hari, 100 hari lah. Kalau minggu, 100 minggu. Right? Itu dimaksudkan dengan simple moving average ataupun moving average tu sendiri. Right? Simple, kenapa kita panggil simple? Simple je. Kita bahagikan je. Kita kira, kita totalkan dia punya harga penutupan, kemudian kita bahagi dengan jumlah yang kita pilih. Kalau 100, kita bahagi dengan 100. Kita totalkan dulu 100, kemudian kita bahagikan dengan 100. Right? Itu adalah apa orang kata, apa yang kita panggil sebagai simple moving average. So, okay, sebelum saya move, ada apa-apa soalan tak? Ini dari segi teori macam mana simple moving average tu terkeluar lah. Korang tak perlu kira sebenarnya. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya teruskan. Okey, ini adalah bagaimana kita nak add ataupun kita nak letakkan simple moving average dekat dalam kita punya chart. Alright. Yang ini saya bagi contoh menggunakan kita punya MP4 desktop lah. Alright. Anda boleh gunakan pilihan yang dekat sebelah tepi, dekat belah navigator, ataupun nanti saya tunjukkan bagaimana kita nak gunakan shortcut. Alright. Kalau gunakan navigator yang sebelah tu adalah kita pilih dekat yang ada gambar file dengan bintang tu, dekat favorite tu. Kemudian kita pergi indicators, pergi ke bahagian trend, kemudian kita pergi ke moving average. Right? Kemudian kita set lah berapa period yang kita nak. Period tu adalah tempoh jangka masa yang kita nak puratakan dia. Kalau kata kita nak tengok dalam masa 100 hari, then kita letaklah dekat situ 100. Kalau kita nak tengok 50 hari, dan kita letaklah situ 50 hari. Kalau nak tengok 20 hari, kita letaklah 20. Dalam contoh ni kita tengok dekat H4. So kita nak tengok 20 batang candle H4 yang belakang. Contoh kalau dalam contoh ni dekat 20 dekat time frame H4, maka ianya adalah untuk 20 batang candle H4 yang ke belakang. Alright. Right. So, okay. Orang yang prepare ni salah sebenarnya. Dia bukan number of days. Dia sebenarnya adalah number of candlestick tu. Number of candlestick. Kalau dekat daily, daily lah. Kalau dekat H4, dia H4 lah. Dia bukan number of days sebenarnya. Alright. So, choose simple. Kalau kita nak simple moving average, then kita letak choose simple lah. Alright. So, kita pilih period. Kita pilih method to simple. And then tu dia akan keluar line yang sebegitu. Right? Line tu menunjukkan purata harga bagi 20 candle yang sebelum. Alright? Korang boleh buat manual kira, korang boleh plot. Korang boleh plot benda tu nanti. Tapi susahlah. So biar platform yang buat benda tu. Okay. So itu adalah simple moving average. Next kita nak belajar iaitu tentang exponential moving average. Exponential moving average apa dia? Dia adalah tambahan kepada simple moving average. Dia juga adalah purata pergerakan harga. Cumanya dia ditambah satu lagi pemberat dalam pengiraannya. Right? So dia lebih terarah kepada data yang lebih baru ataupun lebih yang kemudian. Alright. So the multiplier tu dia memberi berat kepada EMA dan memberi yang selalu dirujuk sebagai smoothing factor. So ada orang berpendapat bahawa EMA exponential, ni salah type kat atas tu exponential EMA. EMA ini adalah satu moving average yang lebih
tinggi ketepatan dia berbanding dengan simple moving average. Alright. So ada ramai orang yang menggunakan EMA berbanding dengan SMA ataupun simple moving average, sebab exponential ini dia ada pemberatnya tersendiri, dia lebih smooth dan lebih beri ketepatan kepada purata harga yang kita cuba cari. Okay, so ini adalah kiraan ataupun formula. Kalau anda nak kira, silakan. Saya tak nak kira. So ini adalah formula dia lah kalau anda semua nak tahu. Alright. Saya dapatkan formula ini ataupun analis kita dapatkan orang kata formula ini daripada rujukan kita dekat luar sana lah. Tetapi kalau anda rasa anda nak buat kiraan tu sendiri, silakan. Ini formula dia. Alright. Tapi apa yang perlu kita tahu sebenarnya adalah benda-benda ni semua telah pun dikirakan oleh kita punya platform iaitu MP4. Alright. So macam mana bentuk MR atau macam mana kita nak letak MR adalah kita pergi tempat yang sama tadi, atau kita pergi cari moving average. Right. Kemudian sama juga berapa period kita nak, 20, 100, 150, 200, 300, letak dekat period. Right. Kemudian kita choose exponential. Tadi kita pilih simple, sekarang ni kita pilih exponential. So sistem akan mengira semula purata harga itu dengan sedikit pemberat ataupun weighted. So kemudian dia akan menghasilkan EMA ataupun exponential moving average. Alright. So dekat situ terhasillah dia garisan untuk exponential moving average bagi 20 tempoh masa. Alright. So, untuk setiap period yang berlainan, kita pilih period yang berlainan, contohnya saya bagi kat situ 20, 50, 100, 200, dia akan memberikan hasil yang berlainan. Of course, sebab kita punya period itu daripada kecil sampai ke besar. Jadi puratanya tak akan sama. Purata bagi 20 pergerakan candle dengan 50 pergerakan candle dengan 100 pergerakan candle dengan 200 pergerakan candle sudah tentu hasilnya takkan sama bila kita puratakan. Selalunya 200 nilai yang besar tu selalunya kita gunakan dekat time frame yang besar. Nilai yang kecil itu kita tengok pada time frame yang lebih kecil. So itu kebiasaannya. Ada juga yang gunakan pelbagai, ada gunakan yang tengah-tengah dan sebagainya, bergantung kepada apa yang orang nak tengok sebenarnya menggunakan moving average. So sebenarnya korang boleh bereksperimen sebenarnya menggunakan moving average ni. Tengok bagaimana behavior ataupun kelakuan harga apabila dia cross moving average dan sebagainya. Kejap lagi kita akan tengok. Alright. So ini adalah exponential moving average, sama juga dia punya behavior. Right? Dia ada berbeza-beza line dia disebabkan oleh jumlah candle yang dibaca itu. Jumlah candle yang kita puratakan itu tidak sama, maka hasilnya pun tidak akan sama. So, saya nak kongsikan beberapa tips dengan anda semua. Tips ni kata tips newbies punya tips lah. Dia adalah advance sangat. Right? Bagaimana untuk kita berdagang menggunakan moving average. Paling simple. Yang pertama adalah, tips yang pertama adalah apabila candle ataupun harga itu bergerak di atas moving average, tak kisahlah sama ada dia simple moving average ataupun exponential moving average, itu menandakan ianya sedang bergerak dalam keadaan uptrend. Right? Selain daripada kita letakkan kita punya trend line ataupun kita trend line antara salah satu kata apa tools yang kita gunakan untuk tentukan kita punya trend. Selain daripada itu kita boleh letakkan moving average untuk kita tengok, oh harga ni sedang menaik apabila harga tu sentiasa berada di atas garisan moving average. Alright. Kemudian bila dia duduk dekat bawah, okey tengok moving average itu akan membentuk orang kata apa support yang boleh kita nampak dekat situ. Kalau anda semua tengok dekat anak panah yang saya tandakan itu semua adalah paras-paras support yang mana
dia menyokong pergerakan moving average tersebut. Alright. Kemudian sebaliknya, kalau harga itu bergerak di bawah moving average, itu menunjukkan bahawa market sedang berada dalam keadaan downtrend. Right? Of course, benda ni terpulang kepada berapa nilai period yang kita pilih. So that's why kita kena cari kesesuaian yang sesuai, ataupun setting yang sesuai. Jangan letak dekat daily moving average 10, memang tak dapat. Jangan letak moving average 20, memang tak akan dapat. Right? Sekali lagi kita tengok different setting dia macam mana. Right? Sama juga untuk downtrend, kita akan nampak dekat situ bagaimana resistance itu sentiasa seiring dengan kita punya moving average tu. Right? Dan kemudian, yang ini saya cakap tadi, persilangan, the crossover. Right? So, kita boleh gunakan dua moving average yang berlainan value, yang menggunakan period yang berlainan untuk kita lihat reaksi pasaran apabila dua moving average itu bersilangan. Right? Kalau tengok dalam contoh tu macam mana daripada atas yang hijau tu silang merah tu ke bawah, kita boleh tengok harga tu turun dan kemudian dia naik balik semula, lepas tu dia turun balik, dia silang. Right? Ada masanya persilangan ini tak berapa tepat. Ini hanyalah teori sahaja yang menunjukkan bila MA ataupun SMA itu bersilang, kita tahu dia nak reverse. Tapi tak semestinya dia berlaku macam tu. Saya harus ingatkan benda ni sebab ini hanyalah teori dan on paper. Right? On paper. Jadi dalam real market, dia memerlukan lebih daripada simple moving average, dia memerlukan lebih daripada exponential moving average untuk anda decide sama ada, oh okay, saya nak masuk sell, saya nak masuk buy. Right? So the crossover adalah macam inilah, apabila dua barisan moving average itu bersilang dan kemudian dia akan menunjukkan ke mana arah pergerakan pasaran selepas itu. Right? So dia menunjukkan potential reversal. Kalau kita tengok dekat situ, bila yang hijau tu cross merah, kita boleh nampak dia naik. Tetapi macam saya cakap tadi lah, dia tak semestinya akan naik berterusan, mungkin saja dia akan patah balik. Right? So berhati-hatilah menggunakan moving average. Alright, so terima kasih kepada anda semua yang menyertai saya pada kelas kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Saya Firdaus Ali, Business Development Manager di Fullerton Markets. Jumpa lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.